Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setelah Ilham Center, setelah Menara Ilham milik Tun Daim disita oleh SPRM, apa bakal berlaku selepas ini? Berita paling panas di negara kita sekarang ialah laporan tentang penyitaan Menara Ilham, sebuah bangunan milik Tun Daim Zainuddin oleh SPRM yang diberitakan bermula semalam. Ia menjadi satu berita yang amat panas kerana menara setinggi 60 tingkat itu adalah milik Tun Daim, seorang tokoh perniagaan dan tokoh politik yang tidak perlu lagi diperkenalkan. Sebelum tahun 2018, di bangunan itulah banyak berlakunya operasi politik untuk membantu Pakatan Harapan memenangi PRU14, sehingga Tun Mahathir akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada tahun tersebut. Selepas Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pula, di mana kemudian Tun Daim dilantik mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan, Menara Ilham adalah satu bangunan tumpuan, kerana disitulah majlis tersebut sering mengadakan mesyuaratnya. Bahkan ketika Tun Daim mahu bertemu sesiapa pun, sama ada untuk meminta pandangan, menawarkan jawatan atau menasihatkan sesiapa saja dalam kerajaan agar meletakkan jawatan di bangunan itu, saksi segala kejadian. Pendeknya, ketika era PH 1.0 berkuasa, selain pejabat Perdana Menteri dan bangunan Yayasan Kepimpinan Perdana, Menara Ilham tumpuan utama pihak media. Menurut laporan, tindakan penyitaan Menara Ilham itu dibuat selepas Tun Daim dikatakan enggan untuk mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiharkan pegangan kewangan miliknya dan keluarganya. Memetik laporan daripada CNA atau Channel News Asia, tindakan SPRM tersebut adalah sebahagian daripada siasatan anti pengubahan wang haram melibatkan bekas Menteri Kewangan itu yang bermula pada Mei lalu berkaitan dengan satu transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada tahun November 1997. Urus niaga itu difahamkan melibatkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad atau UEM. Sebelum tindakan sita ini, sejumlah akaun bank melibatkan Tun Daim dan syarikat-syarikat yang dipercayai ada kaitan dengannya telah juga dibekukan oleh SPRM. Bertambah lagi panasnya ketika penyitaan Menara Ilham milik Tun Daim ini kerana ia berlaku di ketika Anwar Ibrahim telah berada menjadi sebagai Perdana Menteri. Ini sekaligus menjadikan buat pertama kali sebuah bangunan pencakar langit disita keseluruhannya untuk tindakan siasatan dan mencari bukti oleh SPRM. Kita mungkin biasa mendengar pejabat atau rumah disita, tetapi rasanya belum pernah sebuah bangunan setinggi 60 tingkat disita di negara kita. Tanpa Tun Daim, tidak mungkin tercipta sejarah sedemikian rupa. Dalam hal berkaitan bukanlah rahsia lagi, malah sering diperkatakan secara terbuka oleh orang ramai, Tun Daim juga dikatakan mempunyai peranan penting sama ada ketika Anwar dipecat daripada kerajaan dan UMNO pada 1998 dulu, mahupun dalam menggagalkan peralihan kuasa daripada Tun Mahathir kepada pengerusi PH itu yang sepatutnya berlaku pada tahun 2020 lalu. Dengan gambaran demikian, tambah lagi ketika berkempen selama puluhan tahun bersama PH dan PKR sebelum ini, malah Anwar sering menjadikan Tun Daim sebagai sasaran kecamannya atas menimbun kekayaan secara berlebih-lebihan. Berita penyitaan Menara Ilham ini telah menenggelamkan semua berita yang lain. Apakah tindakan yang akan dilakukan ke atas Tun Daim ini sebahagian daripada usaha? Sebahagian daripada usaha Anwar membersihkan negara. Apakah bahan bukti yang bakal diperolehi dan diangkut keluar daripada Menara Ilham selepas ini? Apakah tindakan melawan yang akan dilakukannya? Apakah Tun Daim hanya akan berdiam diri atau bakal melawan? Bagaimana dengan Tun Mahathir Mohamad yang mengetahui merupakan satu sekutu rapat, sangat rapat kepada Tun Daim berikutan penyitaan ini? Apakah tindakan yang bakal dilakukannya? Selain banyak soalan lain terus terawang-awang dan menagih jawapan, persoalan akhir dan mula diperkatakan, apakah kerajaan perpaduan bakal bergegar dalam tempoh masa ini?
Ditulis oleh Sabudin Husin 22 Disember 2023. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Daim Zainuddin tak mungkin akan duduk diam. Sejak berlakunya penyitaan Menara Ilham oleh SPRM 2 hari yang lalu, lebih daripada lebih 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkenaan isu tersebut, termasuklah ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi, serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara sejak tahun 90-an lagi. Semuanya sependapat bahawa Tun Daim Zainuddin tidak mungkin akan duduk diam begitu saja. Semua mereka bersetuju, malah yakin bahawa bekas Menteri Kewangan itu pasti akan bertindak balas. Sasaran tindak balas yang diyakini tidak lain tidak bukan adalah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar telah menegaskan siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya, sebaliknya merupakan keputusan daripada agensi tersebut sepenuhnya, tetapi sasaran paling mudah dan subjektif yang akan disasarkan itu pun boleh dijatuhkan. Ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan. Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri, potensi untuk siasatan dihentikan dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan sebagaimana yang sudah banyak kali berlaku sebelum ini. Cuma apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang bakal dilakukan oleh Tun Daim saja yang masih menjadi persoalan. Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik. Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi. Kerana Tun Daim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian perniagaan yang luas, terutamanya dalam pasaran saham. Tun Daim tambah mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik. Namun tidak kurang yang meramalkan juga tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga tidak mustahil akan dilakukan oleh Tun Daim terhadap Anwar. Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya? Pun begitu, perkara lain yang turut menjadi persoalan yang sejauh mana tindak balas itu, jika ia dilakukan, benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar. Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tun Daim sekarang ini mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu. Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tun Daim untuk memungkinkannya mampu mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas serta sumber kewangan yang mungkin tiada had. Dengan itu, jangan ambil mudah dengan Tun Daim dan di sebalik usianya yang makin menua. Sementara itu, sebagaimana yang dilaporkan oleh media semalam, Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan Tun Daim sedang disiasat kerana dipercayai terlibat dengan rasuah dan pengubahan wang haram sehingga Menara Ilham miliknya itu disita. Kata kenyataan itu, apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan terhadap timbalan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku, katanya. Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan, katanya. Azam berkata proses sama telah dilakukan oleh SPRM sejak sekian lama. Ketika proses siasatan dilaksanakan sambil menekankan sitaan Menara Ilham bukan satu-satunya kes. Desta yang memetik sumber sebagai berkata beberapa aset milik Daim dan keluarganya mungkin turut akan disita oleh SPRM. Susulan dipercayai kegagalannya menjelaskan sumber dana bagi pembelian hartanah tersebut. Ini lebih banyak sitaan akan ada kemungkinan. Jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan, kata sumber itu lagi. Menurut Desta, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Sabudin Husin 24 Disember 2023. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.